Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu, kita ambil berkat. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Pertamanya alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula selepas beberapa masa kita tidak dapat bertemu. Semoga Allah merahmati kita, ya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dia di zaman ataupun pada masa pandemik ini, sebenarnya inilah masa yang patut kita lebih bersungguh, untuk apa dia? Untuk mendekatkan diri kita dengan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lipat gandakan lagi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ini dia merupakan qudwah, ikutan di mana-mana keadaan sekalipun. Mana-mana keadaan ada je contoh-contoh yang boleh kita ikut. Sebab itu bila kita ikut, kita tambah lagi ikut amalan Nabi, kita tambah lagi, maknanya kita makin dekat dengan rahmat Allah. Kita makin dekat dengan rahmat Allah. Bila makin dekat dengan rahmat Allah, maknanya rohani kita makin kuat. Bila rohani kita makin kuat, insya-Allah tuan-tuan, marilah penyakit apa-apa pun insya-Allah kita boleh tempuh dengan baik. Maknanya kita amalkan SOP yang dituntut, fizikal dan rohani kita kuat, insya-Allah tuan-tuan, percayalah. Sebab tu hari ini tuan-tuan perhati molek macam WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dulu pada tahun 2005, 2009, yang saya ingatnya takrif sihat mereka 3 saja, yang merangkumi fizikal, sosial, mental. Tak ada pun rohani, tak ada pun spiritual, tak ada pun. Cuma yang terkini kebelakangan ini, saya tak tahu tahun berapa dia start tahun berapa, sekarang ditambah satu lagi. Sihat ini dia mesti kuat spiritual tu apa maksud spiritual dia kita tak tahu. Sebab orang barat yang menulis ini, sebenarnya Islam mengajar konsep rohani dulu dah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka dah buat kajian, dia kata apa? Ini kajian mereka. Dia kata orang ni kalau dalaman dia tak kuat, takut, stres, sakit macam mana stres, suntik obat pun tak berkesan. Sebab apa? Tindak balas dalam tubuh dia tu tak bagus. Ini kajian mereka tau. Jadi mereka perlukan satu lagi spiritual ni maknanya ketenangan, gitu, maknanya relax. Kita orang beriman, sebab itulah kita start daripada awal dulu. Yang pertama sekali, bila hidup kita sebagaimana Rasulullah anjurkan, berserah sepenuhnya kepada Allah. Penyakit
daripada Allah. Contohnya, sembuh pun daripada Allah. Kita belajar konsep qada dan qadar, hati kita akan tenang tuan-tuan. Sihat pun tenang, gembira. Sakit pun tenang, gembira. Ini yang kita kehendak. Yang ini yang Nabi nak. Dan ini Allah kehendaki, ya Allah. Dan sebab itu tuan-tuan, bila kita ikut sunnah Nabi, lagi dekat sunnah, lagi banyak kita ikut, rohani kita makin tinggi, insya-Allah, insya-Allah tuan-tuan. Bila rohani makin tinggi, insya-Allah tuan-tuan, kita kuat. Kita kuat, jadi maknanya mari penyakit, mari apa musibah apa-apa pun, hati akan tenang, hati akan tenang dan mudah untuk melawan penyakit, insya-Allah, insya-Allah. Tapi kalau kena juga, hatta mati sekalipun, contohlah kan, na'udzubillah, kalau mati sekalipun, mati dengan gembira tuan-tuan. Percayalah. Ini yang Nabi anjurkan kepada kita. Itu dia. Dan juga sebagaimana saya pernah sebutkan pada minggu-minggu yang dulu, saya sebut dulu pada bab yang pertama dulu, sebab tu kajian menyebut luar biasa tuan-tuan. Orang yang rutin menjadi tabiatnya tidur awal, bangun awal, tidur awal, bangun awal, sunnah Nabi. Dan tabiat dia tidur awal, bangun awal, tahajud. Tidur awal, bangun awal, tahajud, rutin, ya Allah. Tabiat dia. Kajian yang dibuat oleh di Makmal, dibuat oleh seorang pakar di Indonesia. Sebab orang kafir dia tak kaji yang ni. Orang kafir dia hanya kaji tidur awal, bangun awal. Dia tak kaji tahajud tu. Sebab dia kata tidur awal, bangun awal cara terbaik untuk bina kesihatan, tidur yang cukup. Tapi Islam ajar tidur awal, bangun awal, tahajud. Sebab tu ada seorang doktor di Indonesia dia buat kajian di Makmal. Dia ambil beberapa ratus orang yang menjadi tabiat dia tidur awal, bangun awal, tahajud. Maka dia ambil darahnya dan dianalisa di Makmal. Kita tengok hormon-hormon antibodinya macam mana. Dan diambil pula darah orang yang selalu tidur tak ikut jadual, tidur lambat, tidur awal, tahajud mungkin sekali-sekala. Maka diambil dalam bilangan yang tertentu, dianalisa darahnya. Allahu Akbar. Keputusan yang sangat menakjubkan dia kata, orang yang tidur awal, bangun awal, yang menjadi tabiatnya, didapati antibody. Dia adalah kadar-kadar antibodinya, sistem immune system ataupun antibodinya terlalu kuat. Maknanya boleh untuk mengalahkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Wallahu a'lam lah. Ini kajian yang didapati secara makmal. Tapi mungkin kajian yang besar hebat macam ni dia tidak begitu menonjol. Orang tak tonjol benda-benda begini. Tapi bila kita buat kajian, kita dapati ada penemuan ini. Sebab itu tuan-tuan, kita kena yakin sungguh, lagi dekat kita dengan amalan Nabi, lagi kuat daya ketahanan sistem kita. Sebab apa? Sebab Allah telah tunjukkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebab Nabi ni ikutan yang terbaik dalam apa-apa keadaan sekalipun. Baik, hari ni kita masuk rahsia keempat hari ni. Rahsia keempat, muka surat 32. Kita kira habislah depan-depan tu kan, sebab lama dah cuti, kita kira barulah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, rahsia keempat ini rahsia sihat Nabi. Kita baca dulu, Nabi orang sangat sihat luar biasa dengan hadisnya, buktinya, tubuh Nabi, Masya Allah. Baik. Jadi di antara rahsia keempat yang menjadi faktor besar Nabi ni sangat sihat dan kuat ialah Nabi ni sentiasa suci. Suci ni sentiasa, makna apa sentiasa? Sentiasa suci ni maknanya 24 jam sentiasa berwuduk. 24 jam berwuduk. Wuduk. Maknanya kalau bahasa kita, boleh semayang bila-bila masa. Dia akan sebut nanti. Dan bersih dan wangi-wangian. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab tu Sayyidina Ali menyebut, Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Rasulullah ni, man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa
yang belum pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia nampak Nabi, tengok Rasulullah, first time tengok Nabi. Gemetar, dia tu takut tengok Nabi, gerong tengok Nabi. Bukan bengis, bukan Nabi misal, dah kemas, janggut, muka putih kemerahan, tapi dipanggil kehaibah Nabi tu, tubuh Nabi tu hebat sangat. Tapi bila pergi dekat dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, kata Sayyidina Ali, Allah baiknya Rasulullah, tulusnya hati layanan, Allah rasa macam apa, tak nak berpisah dengan Nabi. Tu dia. Nabi ni bila pergi tengok daripada jauh, ketah. Macam kita lah, nak pergi jumpa tuanku, nak pergi jumpa tuanku, debarak. Tuan Imam biasa jumpa tuanku bang kali, nak jumpa juga. Nak pergi dalam majlis tuanku, debar dah, tak pergi jumpa lagi. Tapi Rasulullah tengok daripada jauh memang gigis. Ada riwayat menyebut, betul, ada seorang muslimat dia datang dengan anak dia. Nabi tak tengok pun dia. Nabi lah keadaan khusyuk, tawaduk di masjid. Tak tengok dia pun, Nabi keadaan berzikir. Dia tengok Nabi begitu saja, menggigil. Ada riwayat lain menyebut ada sahabat seorang tu, dia naik kuda nak pergi jumpa Nabi. Sampai dekat dengan Nabi, tiba-tiba dia menggigil, gerak kuda. Sehingga Nabi kata, "Oi, apa takut sangat? Saya ni bukan anak raja," kata Nabi. "Saya ni anak orang kampung saja, makan ikan kering, daging kering lah." Begitu je Nabi kata. Maka dia pun tenang balik. Baik, kata para ulama, kehebatan Nabi begitu terserlah banyak sebab, banyak faktor. Salah satu faktor yang utama ialah faktor keterampilan Nabi, dengan mukanya, dengan fokusnya dari segi kebersihan ni, suci, bersih, wangi. Allahu Akbar. Ini cerita 1400 tahun dulu. Masyarakat pun dah kadang padang pasir, kasar, tapi tiba-tiba Nabi menonjol lain pada orang lain. Ini yang gerun tengok. Allahu Akbar. Baik, kita masuk ya. Kita tengok, sebab itu dia kata, jika ditinjau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak amalan, bahkan ucapan baginda menggesa ke arah hidup secara bersih dan suci. Baik, cuma saya nak fokus di sini ialah Nabi ni dalam aspek kebersihan, Nabi sangat menjaga. Dalam bab ini dia ada lebih kurang berapa sini? Ada lebih kurang 8 perkara penting. 8 perkara yang saya tulis ini, kumpul di sini. Yang pertama sekali, Nabi sangat menjagai, dipanggil sunan fitrah. Sunan fitrah. Sunan fitrah makna apa? Sunan maknanya amalan-amalan para anbiya sejak zaman dulu Nabi, sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, semua para anbiya. Allah ajar mereka, ini amalan, patut jaga beberapa perkara ini. Fitrah makna apa? Fitrah maknanya, fitrah lah maknanya yang ada pada setiap individu semula jadi, yang Allah ciptakan. Lepas tu tuan-tuan, sebab tu bila kita ikut jaga betul-betul sunnah ini, maknanya sunnah fitrah kita jaga. Ada lebih kurang ada 10 perkara ni. Kalau kita jaga sungguh-sungguh sunnah fitrah ini, maknanya itu kita jaga mengikut peraturan para anbiya, dan ini Allah kehendaki, dan juga mengikut tabiat diri kita. Percayalah yang Nabi ajar di sini. Sebab tu dia antara Nabi sebut di sini, dia terdapat sunnah fitrah ini, dia ada sebut antaranya mencukur disebut di sini. Kita terus baca hadis yang kedua. Hadis kedua tu dia macam kesimpulan ya. Hadis yang kedua, waktu Nabi kata asyrun minal fitrah, ada 10 perkara dipanggil sunan fitrah. 10 perkara. Apa dia? Qassus syarib, wa ifa'ul lihyah, wasiwaku wastinsyaqul ma, wa qassul azfar, wa ghaslul barajim, wa natful ibid, wa halqul anati, wa intiqasul ma, wal madmadatu.
Maksudnya daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 perkara menjadi sunan fitrah, kena jaga. Dipanggil sunnah yang saya sebutkan tadi. Antaranya apa dia? Menggunting misai. Gunting misai. Baik, satu. Yang kedua, memelihara janggut, bersugi, memasukkan air ke dalam hidung, memotong kuku, mencuci antara ruas-ruas jari dan hujungnya, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja dan berkomo-komo. Allahu akbar. Nabi ajar Nabi ajar semuanya. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita cuba tengok sikit. Kalau baca dah pun tak apa, kita lalu baca laju-laju je yang ni. Yang pertama sekali, yang pertama saya dah tulis. Yang pertama Nabi ajar ialah, Nabi ajar tuan-tuan, dia Nabi ni pemalu. Nabi sangat pemalu orangnya. Disebut, digambarkan Nabi ni lebih pemalu daripada anak dara lagi, anak gadis. Malu sangat. Nabi pemalu sangat. Nak cerita benda ni malu. Tapi kadang-kadang bila nak cerita perkara agama, supaya umat tahu, Nabi cerita semua sekali. Walaupun Nabi sangat pemalu. Allahu akbar. Sebab tu kadang-kadang ada muslimat, ada riwayat menyebut muslimat sahabah, dia tanya Nabi cerita bab haid, tanya bab dalam-dalam, Nabi nak jawab, merah muka nak jawab. Ada riwayat menyebut. Sehingga Aisyah sendiri tarik perempuan tersebut dan dia jawab. Tolong jawab, sebab Nabi kadang-kadang dia juga malu tapi malu pun Nabi jawab. Baik. Yang pertama sekali dia boleh buat kesihatan. Yang pertama ialah mencukur bulu kemaluan. Allahu akbar. Nabi ajar semuanya. Sebab Nabi nak umat dia bersih zahir dan batin. Nabi yang ajar. Maksud di sini ialah amalan mencukur bulu yang tumbuh ataupun rambut. Rambut ni bahasa lembut sikit tak? Bahasa lembut sikit. Rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, kubul dan dubur. Kemaluan depan, kemaluan belakang, lelaki dan perempuan adalah satu sunnah. Sunnah maknanya amalan Rasulullah bagi menjaga kebersihan yang seringkali dalam keadaan lembab. Allahu akbar. Tuan-tuan, Nabi ajar benda-benda begini Nabi ajar perkara begini. Sebab tu cara penjagaan terbaik adalah mencukurnya. Dia mencukurnya. Namun boleh juga menggunting atau mencabut dengan meletakkan kapur terlebih dahulu atau sebagainya. Ini menurut Imam Al-Ghazali, kitab Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dia kalau boleh cabut. Kalau tak boleh cabut, gunting, cukur. Tapi kalau nak cabut ni sakit juga tau. Sakit juga. Zaman dulu orang tua-tua dulu dia ajar. Ni kita tak fiqah sebut. Ambil benda-benda panas sikit, lomor kapur. Jadi dalam bola air tu dia jadi boleh cabut-cabut gitu je. Tapi zaman sekarang ni dia ada krim, banyak krim. Lomor-lomor cabut. Allahu akbar. Jadi nampak di sini bahawa apa yang Nabi buat ini sebenarnya itulah Allah kehendaki. Allah nak gini. Allah nak. Maknanya biar licin kemah. Allahu akbar. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik lelaki baik perempuan. Itu konsep. Allahu akbar. Sebab itu disebut di sini, wuqita lana fi qassi syaribi wa taqlimil azfar wa natfil ibid wa halqil anah alla natruka akthar min 40 lailatan. Tuan-tuan, kadang-kadang belajar gini, kadang-kadang setengah orang dia rasa malu. Tapi nak kita baca hadis, janganlah molek. Sebab tu kata sahabat, diberi masa kepada kami. Kata Sayyidina Anas, Nabi beritahu, diberi masa kepada kami untuk menggunting misai, nipiskan misai, potong kuku, mencabut bulu ketiak cabut, dan mencukur rambut pada kemaluan itu. Jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih pada 40. Kalau lebih pada 40, Allah nampak sangatlah
Makali syaitan gantung ke guana, wallahu alam lah. Mungkin dah tak tahu. Nabi ajar benda gini tuan-tuan. Dia sebenarnya benda-benda gini ni kita nampak simple, tapi dia berkait dengan emosi. Wallahu alam macam mana. Sebab itulah disebutlah kitab, kalau suami bersih baik, isteri bersih kemah molek gini, dia menyebabkan suami lebih sayang ke isteri, isteri lebih sayang ke suami. Wallahu alam, disebutlah kitab. Allahu Rabbi. Mungkin ada orang kata orang tak tahu, kita dengan Tuhan je. Ya betul, orang tak tahu. Tapi kadang-kadang bila kita tak jaga keaiban kita ni, takut terbuka di hari kematian. Di hari kematian ada kemungkinan maksud apa? Bila orang mandi mayat pun tak jaga molek. Nampak kadang-kadang Allah, jadi aib kita. Jangan tuan-tuan, kita ikut sunnah Nabi betul. Nabi ajar begini, kita buat begini. Allahu Rabbi. Ada dah? InsyaAllah. Allahu Rabbi. Nabi, kalau Nabi tak ajar gini, kita tak cara mana. Tapi kadang-kadang bila Nabi sebut gini pun kita buat endah saja. Tapi Nabi ajar, buat, umat buat. Rahsia dia guana kita pun tak tahu. Dia kalau kita faham, kalau pokok-pokok tumbuh banyak dalam kebun tak segar, betul tak? Mungkin barangkali kita pun tak segar dari segi batin kita, mungkin kita tak tahu. Ini sunnah Rasulullah, kita kena amalkan, insya-Allah tuan-tuan. Cuma kita kena ingat, bila kita buat dengan kasih sayang, ingat kepada Rasulullah ajar begini, apa maksud dia? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa buat, dia buat dengan rasa kasih sayang sebagaimana aku ajar ni, kata Nabi. Maka Nabi kata orang ni dekat dengan aku dalam syurga nanti, dekat dengan Nabi, insya-Allah tuan-tuan. Baik, itu yang pertama ni, baik lelaki baik perempuan. Itu dia. Baik, yang kedua, memotong kuku. Nabi ajar juga memotong kuku. Allahu Akbar. Maksud memotong kuku ialah memotong lebihan kuku pada tangan kaki, yang tempat berkumpulnya kotoran, dan juga menghalang sampainya air ketika berwuduk dan mandi hadas. Itu wajib. Kalau menghalang wajib, kalau tak menghalang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mungkin kita tengok setengah-setengah orang tau, mungkin bangsa-bangsa yang tidak ada sunnah begini, kadang kuku mereka panjang tuan-tuan. Mungkin mereka tengok kuku panjang ni comel, mungkin gitu. Tapi agama melihat sunnah Nabi tak comel. Sunnah Nabi tak molek. Nabi ajar kupas. Dan ini pula bab kuman. Kuku panjang ni barangkali COVID boleh nusuk bawah tu barangkali. Sebab tu sabit dengan hadis Nabi, setan selain pada dia boleh masuk dalam setiap darah yang mengalir ni, syaitan dia suka juga duduk di bawah kuku yang panjang. Syaitan suka duduk gatul tempat-tempat kotor. Allah suka benar syaitan. Ni kita amalkan, insya-Allah. Itu dia, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi ni tuan-tuan, dia bila potong kuku tangan ni, dia ada adab dia. Nabi ni orang yang sangat beradab, luar biasa. Sebab tu riwayat menyebut, dan ini menjadi amalan ataupun hadis yang menjadi pegangan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Potong kuku ni potong kanan. Sebab pada ulama kata apa? Semua perkara yang baik kita nak buat perkara baik dan berhias. Perkara yang baik dan berhias, mulakan dengan tangan kanan. Mulakan nak minum, nak berhias, semua yang perkara yang mulia, mulakan kanan dan berhias. Begitu juga semua sekali. Baik. Sebab itu dalam bab ni, perkara baik nak kat kuku pun kita juga mulakan kanan. Sebab tu saya dalam gambar ni ada gambar, dan gambar nombor 1, 2, 3, 4. Imam Nawawi kata hadis ini baik. Dia kata baik. Yang pertama kita kerat ni.
dengan jari apa ni? Jari telunjuk kanan. Yang kedua, jari tengah. Yang ketiga, jari manis. Yang keempat, jari kelingking. Yang kelima, ibu jari sesar tangan kanan. Tangan kiri pula start dengan apa? Start dengan anak kelingking, anak jari. Yang kedua ni jari apa ni? Manis. Yang ketiga jari tengah. Yang ketiga, yang keempat jari telunjuk, dan berakhir dengan ibu jari. Kata Imam Nawawi, Nabi suka buat begini. Tapi kalau nak buat lain pun boleh, sebab banyak juga riwayat. Tapi yang penting habiskan kanan, habiskan kiri, itu peraturan. Tapi kalau kita boleh buat, sebab tu tuan-tuan, bila kita kerat tu, kita bayang Rasulullah. Soalnya macam kita tengok Nabi, kalau Nabi masa Nabi ada ni, Nabi kat tangan, Nabi kat gitu, kita bayangkan gitu, supaya dekat perasaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut riwayat, Nabi suka mengerat kuku ini pada hari Khamis dan Jumaat. Sebelum Jumaat, hari Khamis. Hari ni hari apa ini? Hari ni hari Sabtu. Hari Ahad lah. Ahad, Isnin, insya-Allah. Tengoklah. Sebab tu kita bila sebenarnya kita dah amal dah. Dalam kehidupan kita dah amal. Cuma kita nak biar bila kita faham ni, kita buat tu dengan rasa kasih, rasa kebersamaan dengan Nabi. Okey, kemudian kaki pula. Kaki macam mana kaki? Kaki start kanan. Kaki dia mudah lah. Start dengan anak jari kaki kanan, terus berakhir dengan anak jari kaki kiri. Itulah yang biasa Nabi buat menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita buat dah. Tuan-tuan dah buat dah. Cumanya bila kita belajar ni, supaya hati kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia masa hidup bersama dengan Nabi, Nabi duduk depan dia sama. Bila Nabi dah tiada dah, Nabi wafat dah, dia nak buat apa-apa pun dibayangkan Nabi dulu. Nabi buat macam gini, Nabi duduk macam dekat sini, Nabi buat apa kat sini, dibuat, dibuat semua. Ya Allah, kita amal sebab itulah kalau kita baca ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ayat ni tuan-tuan, katakan ya Rasulullah, in kuntum, kalau kamu semua betul-betul kasih kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, Nabi kata apa? Ikutlah aku, ikutlah aku. Lepas tu kata para ulama, bila kita buat, kita tambah satu je sunnah Nabi dalam hidup kita, tambah satu je. Kalau biasa kita kerat hari Selasa, Rabu contohnya, tiba-tiba sekarang kita kerat kuku hari Khamis, tambah satu sunnah Nabi, maka Allah akan terlebih kasih kepada kita, rahmat makin dekat dengan kita. Tambah lagi, makin bertambah lagi. Allahu Akbar. Buatlah tuan-tuan, sehingga kita rasa dekat dengan Nabi. Baik okey, baik. Cuma sunnah Nabi juga, Nabi cermat sebelum kerat tu, menurut riwayat, ada riwayat Nabi basuh kuku, basuh dulu tangan, basuh tangan dulu, basuh dulu, baru kerat. Allahu Akbar. Boleh tak orang lain tolong kerat kuku? Boleh tak? Boleh tak apa kalau tolong kerat. Mungkin isteri kita ke, boleh isteri kita tolong keratkan, boleh. Itu dia. Setengah-setengah orang dia gigi, tahu gigi tak ada tak ada apa orang panggil, tak ada pengerat kuku, dia gigi tak bagus. Sebab tu setengah ulama kata makruh. Makruh ni makna apa makruh? Kalau bahasa kita maknanya Nabi tak suka gini. Adalah haram, tak bagus. Agama tak suka sebab Rasulullah tak macam melanggar peraturan dia buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi ajar juga sunnah fitrah yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak pun Nabi ajar. Allahu Akbar. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan. Betul, baca dah ke tak lagi? Biarlah bacalah. Kita ulang, kalau ulang pun. Dia bulu ketiak sebab itu tuan-tuan, ada riwayat menyebut satu hari Nabi sembahyang, Nabi sujud maknanya Nabi sujud ni, dia Nabi buka
nampak ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat kita, kami tengok ketiak Nabi ni putih melepak, langsung tidak ada rambut-rambut, tak ada langsung. Maknanya apa? Nabi cabut habis. Allahu akbar. Kita belum ketiak ke mana Allahu akbar. Kadang-kadang tak cara pun. Dia belum ketiak semua-semua benda-benda gini, wallahu alam, tapi orang tengok jijik. Kita minta maaf, mungkin dah cerita tapi dah sebut balik. Macam kalau kita pergi nak makan roti canai. Tahu roti canai? Setengah-setengah orang tu tukang tebor roti canai tu, dia pakai singlet musim panas. Lo tebor tu benda apa ni, bulu ketiak pula panjang pula, peluh pula. Allah, geli orang tengok. Sebab tu perkara-perkara gini Nabi buat ni, Nabi hajar benda-benda gini supaya apa? Orang tengok. Hatta tu orang nampak haibatul Rasul, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata amalan ini kategori sunnah. Sunnah ni apa? Nabi buat walaupun tak wajib. Walau bagaimanapun mencabut adalah lebih baik bagi yang berkemampuan. Cabut lebih afdal. Cabut sakit dah sakit. Tarik sakit dah sakit tuan. Tak tahu sakit je. Sakit juga dah. Kalau sakit dah usah cabut. Dia boleh guna kaedah ni. Guna apa? Kapur ke, ataupun guna apa tadi? Apa panggil tu? Lotion apa-apa, lomo, hilang. Lah, kita beli mahal sikit tak apa. Sebab apa? Nak tiru sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya perkara-perkara macam ni, saya nampak dia lebih kepada emosi. Waktu bila kuku kita kemah molek, contohnya bulu ari-ari kemaluan kita pun rapi molek, contoh ketiak pun dia kita jadi ceria tu lebih tuan-tuan. Kuku panjang contohnya, ni dak jaga, semua dak jaga. Macam mana dia panggil emosi kita tahu. Sebab tu tarikh kesihatan sedunia, emosi tu kan dia. Percaya, sebab tu nak sihat ni emosi. Mental tu emosi lah. Allahu Rabbi, subhanallah. Sebab tu disebut sini jika tidak mampu mencabutnya disebabkan sakit atau sebarang keuzan, boleh digunting atau mencukur saja. Allahu akbar. Tapi tuan-tuan jangan biarkan ni paling teruk ni, jangan lebih pada 40 hari. Kalau lebih pada 40 hari, nampaklah kita ni hati kita tak dekat dengan Nabi. Hati kita tak dekat dengan sunnah ini. Nampak tu? Ada orang semangat berkemain, berjuang, semangat, tapi sunnah-sunnah Nabi daripada diri dia tak sungguh. Allah, jauh ruginya. Saya sebut di sini diceritakan Yunus bin A'la bahawa Imam Syafi'i pernah menyuruh seorang lelaki mencukur bulu ketiak. Cukur bulu ketiak. Boleh tak boleh? Hukum boleh sebab dia bukan aurat. Tapi kalau aurat tak boleh. Macam bulu kemaluan kita. Boleh tak? Boleh kalau isteri kita. Boleh kalau suami kita boleh. Boleh? Itu tak apa. Ini. Itu aurat tu itu dia. Satu lagi nak beritahu di sini tuan-tuan, dia dari segi apa dia ni, dari segi sebahagian besar dalam mazhab Syafi'i, dia kalau sebab bulu kemaluan ni dia panggil aurat, dia aurat. Sebahagian dalam mazhab Syafi'i, sebahagian Jadi bulu aurat bila dia keluar pada jatuh ke mana-mana dia kira aurat. Lepas tu kita kena cermat, ambil simpan balik, tok balik. Kalau orang lain jumpa ni bulu kenapa ni contohnya. Orang lain tengok aurat kita tu aurat, jadi tak baik, tak boleh. Jadi simpan balik tu. Orang lain tak apa, janggut misal tu longgarlah. Begitu juga dengan rambut orang perempuan sama juga, dia aurat, dia kerak gunting, jangan tahu kata. Sebab rambut itu aurat lagi. Bila aurat cabut pada tubuh, sebahagian dalam mazhab Syafi'i menyatakan masih dikira aurat. So hati-hati nak buang supaya orang tak nampak. Baik, kemudian yang keempat, isyad lagi. Sikit lagi. Tak lagi. Yang keempat dipanggil sunnah fitrah ni, yang pertama ni dia ada 8 perkara. Jadi yang pertama ni ada 10.
Iaitulah menggunting misai. Allah, Nabi ajar menggunting misai. Maksudnya memotong bulu yang tumbuh pada bibir atas tanpa menghilangkan keseluruhan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi menyebut man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Sesiapa yang tidak menggunting misainya, dia bukan dalam golongan kami. Maksud gunting misai yang Nabi larang, misai panjang Nabi larang ialah jika menutupi bibir, tutup bibir, tutup mulut, lagi teruk. Oh. Kalau ada Nabi marah, ya Allah, Nabi marah. Sebab tu ada riwayat menyebut Bilal bin Rabah ni ahli syurga ni. Bila dilepas dia azan, Allahu Akbar, lepas azan, dia ada zaman dulu, zaman Nabi, bila sahabat kumpul ramai-ramai, dia pun panggil Rasulullah, boleh qomat dah Rasulullah. Makna gitu, minta izin dengan Tok Imam. Izin dengan Tok Imam begitu. Sebab tu jarak masa bila pergi panggil Nabi tu berapa minit. Ulama dia bahas, mungkin 10 minit, mungkin belah minit. Kita buat ni ikut sunnah tu. Bukan tak ikut sunnah. Baik. Jadi bila Nabi panggil, bila Nabi tengok Bilal tu itu, ni misai dia ni panjang. Bilal, misai kamu ni melebihi had yang Allah kehendaki. Maka Nabi sendiri ambil kayu sugi tu, ambil kayu sugi tak ni, Nabi pun ambil pisau ke apa tak tahulah. Tuk putuslah tu. Nabi tolong, maknanya Nabi nak ajar ini yang Allah kehendaki. Jangan lebih pada bibir. Atas bibir tak apa. Tapi kalau tutup mulut, hak ni Nabi larang. Lepas tu Nabi kata, malam ya'khudh, siapa tak menggunting misainya sehingga menutupi bibir atau menutupi mulut, sehingga Nabi kata dia ni bukan dalam golongan kami, kata Nabi. Nabi marah ni. Nabi tak suka tengok. Bukan Allah nak kata orang Islam ke, tak comel sangat. Nabi larang, hodoh pandangan dan jijik betul sungguh. Kalau orang ni dia nak makan depan orang, mana agak-agak makan pula, makan musaking pula, durian musaking, mana agak-agak. Orang tengok kita kalau makan nasi dengan orang, kadang-kadang ada nasi tu lekat pada janggut tu, nampak dah sedap dah, betul tak? Ni Allahu Rabbi. So apa hak Nabi buat, itulah Allah kehendaki, dan kita waktu boleh ikut sunnah terbaik. Sebab tu Nabi kata laisa minna, mak Nabi larang, seolah bukan dalam kalangan yang mengikut jalan Nabi hak sempurna, ataupun mungkin kata para ulama suatu amaran seolah macam tak ikut sunnah. Dan kata Imam kata satu ulama ni kata apa, dibimbangi orang yang begini, takut-takut dia mati dalam keadaan yang tidak dibawa oleh agama, yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hati-hati. Cuma timbul masalah orang kita ni bukan nipis, kadang-kadang gondo terus misai ni. Boleh tak boleh? Boleh. Menurut Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar menurut riwayat saran dan tabi'in, dan beberapa orang tabi'in, misai ni licin terus. Jadi licin misai boleh, tak apa, maka tak menyalahi sunnah lagi. Wallahu a'lam. Tapi sebaiknya biar ada juga sikit-sikit sebagaimana yang Nabi suruh nipiskan. Itu dia. Baik. Kemudian Nabi suruh pula memelihara dan merapikan janggut. Janggut kena ada pula. Misai tak apalah, nipiskan. Janggut kena ada tak ada? Patut ada. Dia tuan-tuan, dia rambut-rambut yang tumbuh pada tubuh badan kita ni, dia berkait dengan hormon. Sebab tu kalau janggut ni patut ada, tiba-tiba kita buang curuh, dia dari segi wallahu a'lam, dia macam melanggar fitrah tabiat tubuh kita. Tubuh kita ni dia ada keseimbangan dia. Dia ada keseimbangan.
Keseimbangan macam ni wallahu a'lam. Sebab tu tuan-tuan, contoh yang nampak sekali bab makan. Kalau kita makan tak ikut, ataupun kalau kita tidur tak ikut betul keseimbangan, cara nambah tak cukup peraturan tidur lambat semua, sekejap tubuh kita dia akan tension. Bila tension tu dia akan lahir penyakit dan sebagainya. Lepas tu kalau nak insya-Allah istirahat. Allahu akbar. Nak berhenti terus bab janggut ni ke nak sambung ni ke macam mana? Kan habiskan bab janggut saya. Kita berhenti dah. Berhenti dah. Berhenti tak? Kita berhenti. Kita sambung minggu akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna syafa'atan nabiyyikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.